علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين آمين يا رب العالمين. Baik, insyaAllah kita akan sambung bicara kita, dan kita pada fasal yang ke-24. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Bab ini ataupun fasal yang ke-24 ini adalah berkaitan dengan ni. Saya nak mula buat ringkas-ringkas dah pula, tak apa kot, iaitu bab yang ke-24 ini ataupun fasal yang ke-24. Saya harap para peserta dapat membaca dan menelitinya, iaitu berkenaan dengan kita hendaklah memperbanyakkan membaca dan mengulang Al-Quranul Karim. Terutamanya para penghafaz Al-Quran hendaklah menjadi wirid harian mereka mengulang Al-Quranul Karim. Sehari 6 juih, sehari 7 juih, sehari 8 juih, sehari seluruh Al-Quran kalau mereka mampu. Kerana ianya dapat membantu untuk memelihara Al-Quran dan untuk menguatkan ingatan. Dan dibawa riwayat di sini berbagai-bagai ragam bentuk bacaan dan pengulangan pembacaan Al-Quran, hafazan Al-Quran yang dilakukan oleh para salafus salih min hadhil ummah. Dia kata, riwayat Ibn Abi Daud mengatakan ulama salaf mengkhatam Al-Quran 2 bulan sekali. Ada yang mengkhatamkan sebulan sekali. Ada yang mengkhatamkan sekali pada setiap 10 malam, setengahnya sekali dalam setiap 8 malam, setengahnya sekali dalam setiap 7 malam, setengahnya sekali dalam setiap 6 malam. Kemudian dia kata ada yang boleh khatam Quran sekali setiap 4 malam, sekali setiap 3 malam, sekali setiap 2 malam. Bahkan dapat mengkhatamkan Al-Quran sekhatam sekali dalam sehari semalam. Sehari semalam sekali. Ni ada satu pondok di Indonesia, mereka tunjuk kat saya, mengkhatam Al-Quran setiap malam dalam sembahyang tahajud. Ni pondok apa nama? Temuro kah? Tak apa, kalau saya silap saya minta maaf, tapi ada, dan dengan bacaan yang baik. Jadi tuan-tuan, kenapa kita nak viralkan benda hak tak elok ya? Yang sembahyang tarawih 20 minit kot, satu rakaat, dua rakaat seminit, dan kita meninggalkan yang baik-baik yang ada, yang boleh kita jadikan contoh kepada masyarakat. Kemudian dia kata setengah daripada mereka mengkhatamkan sehari semalam, mengkhatamkan 2 kali sehari semalam, mengkhatamkan 3 kali sehari semalam, dan dia mengatakan mengkhatamkan 8 kali sehari semalam, 4 kali di waktu malam, 4 kali di waktu siang. Ada orang tak percaya benda ni, kerana dia menilai, para ulama ni macam dia menilai diri dia sendiri. Tak betul. Kadang-kadang ada orang yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla barakatul umri wa barakatul zaman, keberkatan masa, bagaimana yang berlaku kepada Rasulullah SAW. Walaupun itu adalah mukjizat, tapi itu bukti wujudnya keberkatan masa. Perjalanan yang mengambil masa 2 bulan, bahkan apa yang Nabi lihat, Nabi lawati itu bertahun-tahun kalau manusia biasa, tapi dapat dihabiskan oleh baginda SAW kurang daripada setengah malam. Jadi dimensi lain masa yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada manusia tertentu. Di antara orang yang mengkhatam Al-Quran sekali dalam sehari semalam, Uthman ibn Affan, Tamim Ad-Dari, Sa'id ibn Jubair, Mujahid dan Asy-Syafi'i dan lain-lain. Di antara orang yang mengkhatam 3 kali sehari semalam, Sulaim ibn Itr, Qadhi Misr pada zaman pemerintahan Muawiyah.
Abu Bakar ibn Daud mengkhatam Al-Quran 3 kali semalam. Dalam kitab Qudat Al-Masr menceritakan Abu Umar Al-Kindi mengkhatam 4 kali sehari semalam. Al-Syekh Salih Abu Abdul Rahman As-Sulami berkata, aku mendengar Al-Syekh Abu Uthman Al-Maghribi berkata, Ibn Al-Khatib rahimahullah mengkhatamkan Al-Quran 4 kali pada waktu siang dan 4 kali pada waktu malam. 4 kali siang, 4 kali malam. Jadi ini saya tak mau baca, tuan-tuan boleh bacalah tentang manaqib, keistimewaan dan kehebatan para ulama tentang perhatian yang mereka berikan kepada Al-Quranul Karim dan memperbanyakkan membaca Al-Quranul Karim. Kemudian yang baiknya dia kata, barang siapa yang ingin merenungi dan mempelajari dengan cermat, dia hendaklah menghadkan qadar yang menghasilkan pemahaman yang sempurna atas apa yang dibacanya. Maksudnya bacaan kita mungkin tak sama dengan bacaan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Bacaan Sayyidina Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kerana mereka membaca dengan kefahaman yang berbeza. Kita yang otak slow, yang ilmu tak banyak ni, hadkan bacaan supaya pemahaman yang sempurna atas apa yang kita baca. Demikianlah juga barang siapa yang sibuk menyebarkan ilmu atau tugas-tugas agama yang lain dan kemaslahatan kaum muslimin yang bersifat umum, dia hendaklah menghadkan pada kadar tertentu sehingga tidak mengganggu apa yang wajib dilakukannya. Sibuk sampai tak pergi cari rezeki, sibuk sampai tak buat tugasan yang diwajibkan. Kenapa? Kerana sibuk nak bagi khatam 4 kali siang, 4 kali malam tiap-tiap hari. Tu pelik lah. Okey. Jika kita belum termasuk ke peringkat yang dicapai yang disebut ini, maka bolehlah kita membanyakkan pembacaan Al-Quran semampu mungkin selagi mana tidak membawa kepada rasa jemu dan selagi mana tidak terlalu cepat membacanya tanpa tajwid. Jangan sampai bismillahirrahmanirrahim begitu, tak mau. Itu kita akan tengok apa bentuk bacaan yang begitu yang tidak dibenarkan oleh agama. Dengan tidak menafikan ada sebahagian pandangan yang mengatakan bertajwid ketika membaca Al-Quran itu sunat. Ada orang pegang juga pandangan tu, rupanya. Jadi pandangan yang mu'tamad, yang masyhur indal jumhur dan ittifaqul ummah bahawasanya membaca Al-Quran hendaklah secara bertajwid. Sebahagian ulama yang terdahulu berpandangan mengkhatam Al-Quran dalam sehari semalam adalah makruh untuk orang biasa. Untuk orang biasa macam kita ni makruh. Ini merujuk kepada hadis sahih yang diriwayatkan Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yafqahu man qara'a al-Qur'ana fi aqalla min 3. Orang yang membaca Al-Quran pada waktu kurang dari 3 hari tidak akan memahami. Jadi dia kalau boleh khatam Quran kurang daripada 3 hari, 2 hari, sehari 10 kali, dia tidak akan memahami. Moga-moga ia merujuk kepada orang biasa seperti kita yang baca hanya sekadar membaca tetapi gagal untuk mendalami ilmu pengetahuannya. Sementara waktu memulai dan mengkhatam bagi orang yang mengkhatam Al-Quran dalam seminggu, maka telah diriwayatkan oleh Ibn Abi Daud bahawa Uthman Ibn Affan radhiyallahu anhu mula membaca Al-Quran pada malam Jumaat dan mengkhatamnya pada malam Khamis. Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitab Ihya Ulumuddin
mengatakan cara yang lebih afdal ialah mengkhatam sekali pada waktu malam dan sekali pada waktu siang, iaitu menjadikan penghataman siang pada hari Isnin dalam 2 rakaat fajar atau selepasnya, serta menjadikan penghataman malam pada malam Jumaat dalam 2 rakaat maghrib atau selepasnya, supaya awal siangnya berhadap dengan akhirnya. Guru kami kata, pandangan beliau ini merujuk kepada biar orang tu ada dua set baca Quran. Satu set yang khatam siang, satu set yang khatam malam. Masya Allah. Diriwayatkan oleh Ibn Abi Dawud daripada Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, daripada Umar Ibn Murrah At-Tabi'i rahimahullah, katanya mereka suka mengkhatam Al-Quran dari awal malam atau dari awal siang. Jadi seelok-eloknya pengkhataman itu dibuat pada awal malam, iaitu pada sembahyang sunat maghrib, ataupun pada awal siang, iaitu pada sembahyang sunat subuh. Diriwayatkan daripada Talhah ibn Musarrif, seorang tabi'in yang mulia, katanya barang siapa mengkhatam Al-Quran pada mana-mana waktu, jika pada waktu siang atau maka pada para malaikat mendoa baginya hinggalah ke petang. Dan siapa yang mengkhatam Al-Quran pada mana-mana waktu, jika pada waktu malam, maka para malaikat mendoakan baginya hinggalah ke pagi. Diriwayatkan juga daripada Mujahid hadis seumpama ini. Diriwayatkan oleh Ad-Darimi di dalam musnadnya dengan isnad yang sahih, dalam musnadnya dengan isnadnya daripada Sa'ad ibn Abi Waqqas rahimahullah, katanya jika pengkhataman Al-Quran bertepatan pada awal malam, para malaikat mendoakan baginya hingga awal pagi, dan apabila pengkhatamannya bertepatan dengan akhir malam, maka para malaikat mendoakan baginya hingga waktu petang. Ad-Darimi berkata, ini hadis hasan dari Sa'ad. Diriwayatkan daripada Habib ibn Abi Thabit, seorang tabi'in, bahawa dia mengkhatam Al-Quran sebelum rukuk. Ibnu Abi Dawud berkata demikianlah yang dikatakan oleh Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Seterusnya bab ini terdapat baki perbincangan yang akan dikemukakan pada bab berikutnya. Nanti dia akan cerita lagi dalam bab pembacaan Al-Quran. Baik, fasal yang ke-25, kata beliau, ia hendaklah lebih banyak mengambil berat untuk membaca Al-Quran pada waktu malam dan dalam solat malam. Solat malam ini moga-moga merujuk kepada salatul qiyam. Jadi penghafaz Al-Quran hendaklah melazimi melakukan qiyamul lail, salat tahajud, dan membaca Al-Quran ketika itu. Allah berfirman, min ahli al-kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairati ulaika minas salihin. Terjemahannya, antara ahli kitab itu ada golongan yang bersikap jujur, berpegang pada agama Allah yang benar. Mereka membaca ayat-ayat Allah, yakni Al-Quran, pada waktu malam, sedangkan mereka sujud mengerjakan salat. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, buruk dan keji, serta mereka pula berlumba-lumba pada mengerjakan berbagai-bagai kebajikan. Mereka yang demikian sifatnya adalah daripada kalangan orang-orang yang salihin. Jadi antara sifat orang yang salih ni adalah qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-lail wa hum yasjudun. Bangkit malam, bayang tahajud dan membaca ayat-ayat Allah Azza wa Jalla.
Dan hadis banyak, antaranya ni'mar rajulu Abdullah. Sebaik-baik orang ni Abdullah. Pasal apa? Lau kana yusalli minal lail fakana ba'du la yanamu minal lail illa qalila. Sebaik-baiknya Abdullah bin Mas'ud ni kalau dia bangkit sembahyang malam. Jadi dia pun jadilah orang yang selepas tu tidurnya kurang kerana banyak sembahyang malam. Banyak lagi lah hadis yang menggesa supaya kita bersembahyang malam. Ya Abdullah la takun misla fulanin kana yaqumul lail thumma tarakah. Wahai Abdullah, jangan jadi macam si fulan tu. Dulu dia selalu bangkit sembahyang malam, lepas tu dia tinggalkan. Kemudian ada hadis syaraful mu'min qiyamul lail. Bahwasanya kemuliaan orang mukmin itu adalah qiyamul lail. Dan dia bawa di sini kelebihan malam ni lebih diterima doanya dan sebagainya. Dan siapa yang bangkit sembahyang malam walaupun dengan 10 ayat saja yang dia baca, dia tidak tertulis daripada kalangan orang yang ghafilin. Man qama bi 10 ayatin lam yuktab minal ghafilin. Kalau dia bangkit sembahyang malam, dia baca 10 ayat, dia tak masuk dalam golongan orang yang lalai. Wa man qama bi mi'ati ayatin kutiba minal qanitin. Kalau dia baca 100 ayat, dia termasuk dalam golongan yang al-qanitin, yang tunduk patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Wa man qama bi alfi ayatin kutiba minal muqantarin. Dia kalau boleh baca sampai 1000 ayat, dia termasuk dalam golongan yang al-muqantarin. Muqantarin ni kalau bahasa kita buat ketui. Buat pahala ni bukan buat pahala sekupang dua duit renceh ni. Indonesia bukan kata rencehan, dia apa, duit shilin. Duit kecil ni bukan renceh, dia kira buat not besar lah. Muqantarin ni kira buat ketui mah. Apa nama? Alladhina ketui mah, dia kira bar. Bukan gold bar, bukan dia duk himpun yang 1 gram 1 gram. Dia 25 gram ke atas lah. 50 gram, sekilo, 2 kilo. Tu al-muqantarin. Baik. Fasal yang ke-26. Yang ni menceritakan berkaitan dengan orang hafal Quran kemudian dia lupa. Jadi adab orang hafal Quran ni, dia jangan lupakan apa yang dia hafal. Jangan dia melupakan hafazan. Perintah memelihara Al-Quran dan peringatan agar tidak melupakannya. Kenapa? Kerana beberapa hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang wajibnya kita memelihara hafazan kita. Antaranya sabda Nabi SAW, ta'ahadu hadzal qur'ana fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi lahwa ashaddu tafallutan minal ibli fi uquliha. Perihalalah Al-Quran ini demi Tuhan yang nyawa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya dia lebih mudah terlepas dari unta yang diikat. Kemudian hadis yang bawah tu cuba tengok. Nabi sebut, uridat alayya ujuru ummati hatta al-qadhatu yukhrijuha ar-rajulu minal masjidi wa uridat alayya dhunubu ummati falam ara dhanban a'zama min suratin minal Qur'an aw ayatin utiyaha rajulun thumma nasiyaha. Ditunjukkan kepadaku pahala-pahala umatku hingga kotoran yang dikeluarkan seseorang dari masjid, dan ditunjukkan kepadaku dosa-dosa umatku, maka tidaklah kulihat dosa yang lebih besar daripada surah atau ayat Al-Quran yang dihafaz oleh seseorang kemudian dilupakannya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi
kata hadis ini sahih. Apa dia? Dilupakan dia sengaja. Kalau dia lupa, dia terlupa. Sebab tu dalam doa tu kita tak boleh kata zakirni manasitu, zakirni manusitu. Ada dalam ni kan ada. Kita tak boleh kata lupa Quran, kita kena kata dilupakan Al-Quran. Man qara'a al-Quran thumma nasiyahu laqiya Allah azza wa jalla yawm al-qiyamati fahuwa ajzam. Sesiapa yang membaca Al-Quran kemudian melupakannya, dia berjumpa dengan Allah azza wa jalla pada hari kiamat dalam keadaan kudung, tak sempurna. Hafizah. Baik, fasal yang ke-27. Ini berkenaan dengan orang yang tidur sebelum menyelesaikan wiridnya. Ni bukan wirid lepas sembahyang. Yang ni wirid ni adalah kadar bacaan tertentu yang dia dah tetapkan untuk dia mesti selesai tiap-tiap hari. Hak dia mengulang tu. Sehari 6 juih, sehari 4 juih, sehari 3 juih. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, man nama an hizbihi min al-lail wa an shay'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatil zuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu min al-lail. Barang siapa tertidur sebelum membaca hizibnya pada waktu malam atau sebahagian daripadanya, kemudian membacanya antara solat fajar dan solat zuhur, maka dia ditulis seolah-olah membacanya pada waktu malam. Jadi kalau dia berhalangan untuk menyelesaikan hizibnya di waktu malam dan dia selesaikan di waktu siang, ataupun hendaklah dia menyelesaikan pada waktu siang, dan pahalanya, ganjarannya adalah sama seperti yang dibacakan di waktu malam. Diriwayatkan daripada Sulaiman ibn Yasar Abu Usaid radhiyallahu anhu berkata, semalam aku tertidur sebelum membaca wiridku hingga ke pagi. Apabila tiba waktu pagi, aku mengucapkan istirja', inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Wiridku adalah suratul Baqarah. Kemudian aku bermimpi seolah-olah seekor lembu menandukku. Masya-Allah. Dia sampai terbawa-bawa dalam mimpi, dan bagi mereka tertinggal kewajipan untuk membaca Al-Quran itu seperti ditimpa musibah dan malapetaka. Itu dia sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibnu Abi Dunya meriwayatkan daripada salah seorang penghafal Al-Quran bahawa pada waktu malam dia tertidur sebelum membaca hizibnya, kemudian dia bermimpi seolah-olah ada orang berkata kepadanya, ajibtu min jismin wa min sihhatin law wa min fatan nama ila al-fajri wal mautu la yu'manu khatafatihi yakunu fi zulamil layli idza yasri. Aku hairan pada tubuh yang sihat dan pemuda yang tidur sehingga pagi, sedang kematian tidak boleh dihindari kedatangannya, bahkan di kegelapan malam pun dia mungkin akan tiba. Jadi dengan Quran ni, terutamanya penghafal Al-Quran, dia mesti menentukan masa, dia mesti menentukan kadar yang dia wajib baca ulang setiap hari, baru dia boleh dapat memelihara hafazan yang ada padanya. Jadi tak boleh dia buat macam orang lain 5-6 hari sekali baru nak baca Quran. Tak boleh. Dia tiap-tiap hari kena mengulang bacaannya. Dan kita pun kenal sahabat-sahabat kita yang hafal Quran sehari 6 juih. Contohnya dia wajib baca. Ataupun ada yang ambil sehari 4 juzuk, dia ulang. Kalau dia dah terlupa, dia rujuk balik, baru bacaan dia boleh kekal. Kalau dia buat macam orang lain juga, maka dia akan rugi dunia dan rugi akhirat. Macam mana bang? Okey. Kami nak kena pindah dah lagi.
Lagi setengah jam. Setengah jam tak apa. Sampai 12. Sampai 12.30, setengah jam kita pun berhenti ya. Kita berhenti 12.30 ke? Kita berhenti 12.30. Kita sambung pukul 2 pasal depa nak makan tengah hari kan? Boleh. Kau kena nasi kandak dulu. Okey. Tapi yang hafal Quran, okey, yang hafal Quran tu kena hari-hari kena mengulang jangan duk buat leceh tak tahu mengulang. Yang kita orang biasa ni pun kena ada baca Quran hari-hari, dan yang hafal Quran kena mengulang hari-hari, dan terbaiknya dia ulang dalam sembahyang malam. Kalau sembahyang malam dia tak asal, dia ulang pada sembahyang siang. Dan bila dikata antara fajar dengan zuhur, moga-moga dalam sembahyang duha, dan insya-Allah dia dapat pahala macam mana dia buat dalam sembahyang malam. Baik. Habis berkenaan dengan kewajipan penghafaz Al-Quran. Kemudian bab yang keenam, yang ni baru kena kat kita betul-betul, kat semua orang. Hafal Quran ke tak hafal Quran ke, iaitu berkaitan dengan adab membaca Al-Quran. Ni bab ni paling panjang dalam kitab ni, bab berkenaan dengan adab membaca Al-Quran, daripada fasal yang ke-28 sampailah kepada fasal yang ke berapa? Sampai kepada fasal yang ke-94. Jadi saya nak tengok macam mana saya nak ringkas-ringkaskan. Saya takkan baca semua, kerana kalau kita baca semua kita takkan habis. Kan nak sambung minggu depan ni? Sudahlah kot. Minggu depan kita buat kitab lain lah pula. Boleh. Kita ambil poin-poin penting saja Ustaz. Okey, kita ambil poin penting. Cuba tengok Syekh kata apa. Bab ke-6, adab membaca Al-Quran. Bab ini merupakan tujuan utama penulisan kitab ini. Perbincangan dia luas, dia kata. Kami akan jelaskan beberapa perkara utama dari tujuannya bagi menghindari perbahasan yang panjang lebar supaya pembaca tidak jemu. Perkara pertamanya ialah orang yang membaca wajib ikhlas, sebagaimana yang telah kami kemukakan. Menjaga adab terhadap Al-Quran, maka hendaklah dia menghadirkan hatinya ketika dia sedang bermunajat, kerana dia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan membaca Al-Quran seperti keadaan orang yang melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika dia tak boleh melihatnya, maka sesungguhnya Allah Azza wa Jalla sedang melihatnya. Jadi ikhlas, jaga adab dengan Quran, tu benda yang paling utama. Nak baca Quran kena ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Okey. Fasal ke-28, gesaan supaya membersihkan mulut. Jadi sebelum baca Quran, kita disunatkan untuk bersiwak. Gosok gigi dulu, dan dihabaq yang terbaiknya dengan kayu arak. Kalau tak ada kayu arak, dengan apa-apa akar kayu yang lain, ataupun apa-apa bahan yang lain yang boleh menjadi alat untuk siwak. Ini ulama bincang sampai boleh guna jari ke tak jari ke, jari kasak, jari tak kasak. Kami zaman budak-budak dulu, kayu sugi ni agak susah nak dapat, kerana benda ni Mekah saja, ataupun yang mai daripada India saja. Zaman saya budak-budak dulu, ustaz-ustaz ajak buat kayu sugi dengan seludang, tahu seludang? Dengan seludang kelapa, tangkai nyok. Tangkai nyok tu kita dah buat kerih tu. Masa kita budak-budak buat kerih kan, ambil tu kerat, tu buat untuk gosok gigi. Zaman dulu. Kemudian zaman tu tak ada bukanlah tak ada, tapi orang tua-tua ni ajak, yang depa guna untuk gosok gigi adalah abu kayu. Kan dapur dulu ada abu, ambil ati abu. Ati abu maknanya abu hak tengah, hak elok tu, ambil yang tu buat untuk gosok gigi. Ataupun digunakan pasiak tepi sungai yang halus itu. Tuan-tuan tak bisa hidup dalam menggunakan sungai, bukan sungai biasa ni, sungai hak bukit-bukit. Kami di Belpah dulu ada sungai bukit. Saya budak-budak dulu ada satu sungai nama Sungai Tok Minah.
Ada Sungai Batu Hampak, Sungai Titi, Sungai Tuk Minah, Pancuk Katok, Sungai air terjun. Tu nostalgia, tak ada dah. Semua tinggal kenangan. Baik. Disunatkan bersugi pada bahagian luar dan dalam. Kemudian dia ceritalah cara sugi ni, atas, bawah, geraham, sampai yang disugi juga adalah langit-langit dan lidah. Langit-langit dan lidah. Okey. Fasal ke-29, kebersihan ketika membaca Al-Quran, iaitu bersuci ketika membaca Al-Quran. Nak baca Quran, yang pertama, kita mesti pastikan kita suci daripada hadas besar. Tu clear. Orang berhadas besar, orang junub, orang haid, orang nifas tak boleh baca Quran. Biar apilah orang nak kata apa pun. Lah ni pandai-pandai, orang pandai-pandai ramai. Mereka kemukakan pandangan ulama yang kata boleh dan sebagainya, tak apalah. Tapi dalam yang mu'tamad dalam mazhab kita, orang yang berhadas besar haram membaca Al-Quran. Kemudian untuk menanggung Al-Quran, untuk tanggung Quran, sentuh dan tanggung Quran, orang berhadas besar pun tak boleh, orang berhadas kecil pun tak boleh. Adapun orang yang berhadas kecil boleh atau tidak membaca Al-Quran, yang mu'tamadnya, yang jumhurnya, yang muttafaqnya adalah boleh membaca Al-Quran, tetapi yang lebih afdal bahawa dia membaca Al-Quran dalam keadaan tidak berhadas, iaitu dalam keadaan bersuci. Baik. Pelajar perempuan yang haid dibaca, diniatkan zikir, tidak diniatkan diniatkan zikir dan diniatkan tidak membaca ayat Quran. Kalau diniatkan zikir, wirid boleh. Buat betul lah. Walaupun ayat yang bukan dia buat zikir hari. Walaupun seluruh Quran. Boleh rujuk dalam Mughni Muhtaj, ada dibincangkan benda tu. Ini satu pandangan ulama yang boleh mengeluarkan haraj bagi orang yang ada keperluan. Sebagian ulama mengatakan bagi orang yang dah jadi hafizah contohnya, dia boleh untuk tujuan menguatkan bacaannya, dan dia jadi wirid dia lah tu. Jadi wirid dia. Tapi pandangan yang kedua, dia boleh baca dengan niat zikir, dengan tidak berniat membaca ayat Al-Quranul Karim. Tengok dalam Mughni Muhtaj, dia kata walaupun baca semua Quran. Baik. Perkara yang pasal yang ke-30. Jika orang yang berjunub atau perempuan yang haid tidak menemui air, maka ia bertayamum. Diharuskan baginya membaca Al-Quran, solat dan lainnya. Jika dia berhadas, haram atasnya mengerjakan solat, dan tidak haram membaca dan duduk di dalam masjid atau lainnya. Yang tidak haram atas orang yang berhadas, sebagaimana jika ianya mandi kemudian berhadas. Ini adalah satu yang dipersoalkan dan dianggap aneh. Ini cerita dia orang junub, orang haid, dah berhenti haid dia, ayak tak ada, kemudian dia pun tayamum. Lepas dia tayamum, dia berhadas pula. Adakah dia boleh baca Quran? Boleh. Adakah boleh dia duduk dalam masjid? Dah boleh. Walaupun dia berhadas, lepas tu dia kentut ke, dia sentuh kulit isteri dia ke, dan sebagainya. Okey. Pasal yang ke-31. Membaca Al-Quran disunatkan di tempat yang bersih dan terpilih. Janganlah baca Quran dekat lungguk sampah, tepi longkang, tak mana lagi, tempat yang tak sesuai, dalam tandas. Lepas tu kita heran juga, ada orang nak buka Quran dekat kandang ayam, dekat kandang kambing. Lepas tu buat pula Al-Quran
daging kambing yang telah diterapkan dengan bacaan Al-Quran. Ni mau merapuh. Dia buat projek susu kambing, maka kambing dia pun diperdengarkan Al-Quran. Buka kaset, dia tak dengar pun. Jadi tindakan ini wallahualam bagi saya agak tersasar daripada tujuan sebenar. Allah Ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim bukan untuk kambing dengar, untuk tuan kambing tu baca dan dengar, bukan untuk ayam dengar. Ni lau ayam, busuk tik ayam kita nak buka Quran. Dan kita memang tak setuju buka Quran di market ikan lah pula tu, busuk piang. Di pasar malam Pekansari buka Quran, orang duk jual beli, walhal adab bila dengar Quran kena duk diam. Justru sebahagian ulama menggalakkan membaca Al-Quran di masjid kerana ia meliputi kebersihan, kemuliaan serta tempat menghasilkan kelebihan, iaitu i'tikaf. Maka setiap orang yang duduk di masjid patut beriktikaf, sama sahaja duduknya lama atau sebentar. Bahkan pada awal masuknya ke masjid sepatutnya ia berniat i'tikaf. Nazih niat i'tikaf niatlah. Adab ini patut diperhatikan dan disebarkan agar diketahui oleh kanak-kanak ataupun orang awam. Manakala membaca Al-Quran di tempat mandi, pancok, maka para ulama salah berbeza pendapat berkenaan dengan makruhnya. Ashab kita berpendapat tidak makruh. Imam yang mulia Abu Bakar Ibn Munzir menukilkannya dalam Al-Ishraf dari dari Ibrahim An-Nakhai dan Malik. Itulah juga pandangan Atha. Beberapa jamaah di antaranya Ali bin Abi Talib menghukumkannya makruh. Ibnu Abi Daud meriwayatkan pendapat ini daripadanya. Ibn Munzir menceritakan dari sejumlah tabi'in. Maknanya ada kata makruh, ada kata tidak makruh. Ni tempat mandi, ni bukan tempat mandi macam kita. Ni orang Arab, dia mandi di tempat mandi. Dia panggil hammam, tempat mandi awam. Yang diperbuat tempat tu ada yang panas dan sebagainya, tempat orang mandi. Kalau dalam gambar Turki biasa masih ada lagi hammam. Di Morocco ada lagi hammam. Kalau mandi seorang-seorang dia panggil douche. Lepas tu dia bincang ni, baca Quran di tempat buang. Asy-Sya'bi berkatakan makruh baca Quran di tempat mandi, tempat buang air dan tempat penggilingan gandum. Kerana tidak disebut nama Allah kecuali di tempat-tempat yang baik. Baca tepi jalan pun makruh, ada sebahagian ulama mengatakan. Baca tepi jalan pun makruh. Jadi pilihlah tempat yang sesuai untuk membaca Al-Quran. Fasal ke-32. Disunatkan bagi pembaca Al-Quran di luar salat supaya menghadap qiblat. Khairul majalisi mastuqbila bihil qiblah. Sebaik-baik majlis adalah yang menghadap qiblat. Jadi bila menghadap qiblat dengan khusyuk, sama ada kita membaca Al-Quran dalam salat, mesti kita ketika membaca Al-Quran dalam salat kita wajib menghadap qiblat. Maka begitulah juga di luar salat, ketika membaca Al-Quran kita disunatkan untuk menghadap qiblat. Walaupun begitu, harus membaca Al-Quran dalam apa keadaan sekalipun. Diharuskan baginya membaca sambil berdiri, berbaring, di tempat tidur dan lainnya. Dan dia mendapat pahala, tetapi pahalanya kurang daripada keadaan yang pertama, iaitu duduk dan menghadap qiblat. Dalam Quran Tuhan sebut alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Ceritakan orang mengingati Allah sama ada dalam keadaan berdiri, duduk
dan berbaring. Kemudian dalil harus lagi membaca Al-Quran dalam keadaan berbaring. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaki'u fi hajri wa ana haidun yaqra'ul Quran. Bahwasanya Rasulullah SAW bersandar di pangkuanku ketika aku sedang haid dan beliau membaca Al-Quran. Hashim duduk sandar kat isteri kah sambil baca Quran? Satu riwayat Rasulullah tidur atas riba, dan Aisyah sikat rambut Nabi. Ini romantisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minum daripada cawan yang sama. Ni kita pergi dekat sikit, dia kata Tok Wan Hang ni gatai lah tua-tua. Rasulullah dengan Aisyah tu, Rasulullah umur 50 lebih lah. Dalam satu riwayat, baginda membaca Al-Quran dalam keadaan kepalanya berada di pangkuanku. Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari katanya, aku membaca Al-Quran dalam salatku dan membacanya di tempat tidurku. Aisyah berkata, sesungguhnya aku membaca hizibku ketika aku berbaring di atas tempat tidurku. Jadi boleh baca, kena menghadap kiblat, sebaik-baiknya duduk. Tapi kalau nak baca sambil berdiri boleh, sambil duduk boleh, sambil tidur boleh, atas riba isteri pun boleh, atas riba isteri yang dalam keadaan haid pun boleh. Jangan dia yang haid saja baca. Fasal ke-33, iaitu ketika memulakan membaca Al-Quran, hendaklah dimulakan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan ianya adalah sunat sama ada di dalam solat ataupun di luarnya. Kemudian dalam mazhab kita, di dalam solat disunatkan membaca a'udzubillah pada setiap rakaat. Ada macam tu, pada setiap rakaat. Ada pandangan yang kedua dalam mazhab lain mengatakan disunatkan membaca pada rakaat yang pertama sahaja. Pada rakaat yang pertama sahaja dibaca, pada rakaat yang pertama sahaja, dan rakaat lain sudah tidak disunatkan, kerana dianggap satu solat tu semua tu sebagai satu qiraah. Tapi Sidi Imam An-Nawawi rahimahullah berkata disunatkan dibaca pada setiap rakaat. Kenapa? Kerana setiap rakaat tu dikira satu qiraah yang berasingan, qiraah mustaqillah di kulli rakaat. Dia abang di sini, baca ta'awudz. Di dalam solat disunatkan membacanya dalam setiap rakaat menurut pendapat yang sahih dari dua pendapat di sisi ashab kita. Menurut pendapat yang kedua, disunatkan membacanya pada rakaat pertama. Jika ditinggalkan pada rakaat pertama, maka dia hendaklah membacanya pada rakaat yang kedua. Disunatkan pula membaca ta'awudz pada takbir pertama solat jenazah menurut pendapat yang lebih sahih di antara dua pendapat al-asah. Jadi sembahyang jenazah pun sunat baca a'udzubillah. Fasal ke-34, membaca bismillah pada awal setiap surah selain daripada suratul Bara'ah. Kerana sebahagian ulama mengatakan ia adalah sepotong ayat kerana ia ditulis di dalam mushaf. Basmalah ditulis pada awal setiap surah kecuali Bara'ah. Jika tidak membaca basmalah, maka dia meninggalkan sebahagian Al-Quran menurut sebahagian ulama. Kalau bacaan itu kerana tugas yang diwajibkan ke atasnya, contohnya sebagai orang yang diupah dan digaji, seperti 1/7 dan beberapa bahagian yang di atasnya terdapat wakaf dan pemberian, maka perhatian atas pembacaan basmalah lebih ditekankan untuk memastikan bacaannya khatam. Jadi dia, orang tu buat wakaf. Wakaf dia kata hasil wakaf ni, katalah dia wakaf satu kebun. Kebun tu ada hasil. Bila dituai hasil
hasil kebun tu hendaklah dijadikan sebagai bayaran atau upah untuk orang baca Quran khatam. Siapa khatam sekali Quran, dia dapat seguni beras contohnya. Dia pun khatam. Tapi dia khatam, dia tak baca basmalah. Dia baca surah semua. Alif lam mim alif lam mim alif lam ra alif lam mim ra apa semua yasin. Dia baca, dia tak baca bismillahirrahmanirrahim. Maka dia tidak berhak untuk mendapat bahagian dia kerana dia dikira belum lagi khatam, dia tak baca semua Quran. Cara lain. Kalau disyaratkan baca dengan tertib. Kerana jika ditinggalkan, maka dia tidak mendapat suatu apapun dari wakaf tersebut. Bagi orang yang berpendapat bahawa basmalah termasuk ayat di awal setiap surah. Ini adalah penjelasan yang penting yang ditekankan agar diperhatikan dan disebarkan. Jadi kedudukan basmalah ni ada yang mengatakan yang mutafaknya, yang tidak ada pertikaiannya adalah dia sebahagian daripada ayat Quran. Ya qaulihi ta'ala innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu selesai. Basmalah daripada Quran tanpa pertikaian. Kemudian ada yang mengatakan dia adalah ayat yang mustaqillah, ayat yang tersendiri yang diturunkan untuk menjadi permulaan bagi setiap surah. Di setiap surah tu akan ditulis basmalah untuk membezakan antara satu surah dengan satu surah. Dan ada pandangan yang diterima dalam mazhab kita bahawasanya dia adalah satu ayat daripada suratul Fatihah, ayat yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Taib, adab yang ke-35. Jika memulakan bacaan, hendaklah keadaannya khusyuk dan merenung maknanya ketika membaca. Dalil dia banyak. Dia kata di antaranya afala yatadabbarunal Quran. Siapa tak perhati, kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi, supaya orang mentadabbur ayat-ayatnya. Kita boleh baca pendetailannya, menarik juga. Dan ulama ni baca Quran, merenung makna Al-Quran, ada sampai pingsan. Ada sampai pingsan. Dan ada riwayat, ada di antaranya sampai mati. Okey. Tiba-tiba jatuh mati. Dah sini. Bahz Ibn Hakim meriwayatkan bahawa Zurarah Ibn Awfa, seorang tabi'in yang mulia, mengimami sejumlah orang dalam solat fajar. Dia membaca ayat فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ. Kerana apabila telah ditiup sangkakala, maka saat yang demikian adalah saat berlakunya hari yang sukar. Tiba-tiba dia jatuh lalu mati. Bahaz berkata, aku termasuk orang yang memikulnya. Jadi Zurarah Ibn Awfa tu, dia mati ketika membaca ayat tu. Ya. Ada video Qori daripada Malaysia pun. Indonesia. Dia khusyuk sangat. Qari. Masya-Allah. Tengah baca mati. Subhanallah. Kami katakan, baca As-Sayyid yang mulia dan pemilik pelbagai anugerah serta ma'rifat, Ibrahim Al-Khawwas, ni seorang wali Allah, berkata, ubat penyembuh hati ada 5 perkara. Yang pertama, membaca Al-Quran dan merenungi maknanya. Yang kedua, perut yang kosong. Yang ketiga, salat malam. Yang keempat, berdoa dengan penuh tawaduk di hujung malam. Dan yang kelima, duduk bersama orang-orang salih. Jadi
Ini ubat untuk membersihkan jiwa. Yang pertama, baca Quran dengan merenung makna. Yang kedua, perut kosong, makna memperbanyakkan puasa, tak banyakkan makan. Yang ketiga, sembahyang malam. Yang keempat, berdoa di hujung malam. Dan yang kelima, duduk bersama orang-orang yang salihin. Mujalasatu salihin. Yang ke-36, pasal ke-36, adab baca Quran ni untuk merenung makna ayat, sunat diulang-ulang, ayat yang sama. Ini tradisi para ulama. Nabi SAW sendiri, seperti mana yang diriwayatkan, mengulang-ulang satu ayat hingga pagi. Qaman Nabi SAW bi ayatin yuraddiduha hatta asbah. Kalau kita tahajud seorang-seorang, kita tersentuh dengan mana-mana ayat, kita ulang ayat itu. Ayat yang Nabi ulang adalah in tu'adzibhum fa innahum ibadu. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Nabi ulang-ulang, maknanya Nabi harapkan supaya Allah tidak menyiksa hamba-hambanya daripada kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamim Ad-Dari mengulang sampai pagi. Am hasibal ladzina ishtarahu sayyi'at an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus salihat. Ini contohlah, contoh yang diulang-ulang. Ibn Mas'ud ulang Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Sa'id bin Jubair mengulang-ulang wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Ada riwayat mengatakan beliau mengulang-ulang ayat-ayat yang lain. Fasawfa ya'lamun idzal aghlalu fi a'naqihim ma gharraka bi rabbikal karim. Jadi mengulang-ulang dalam membaca Al-Quran, ayat yang sama itu sabit dalam sunnah, sama ada dalam sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam ataupun dalam amalan para sahabah dan amalan tabi'in, iaitu salafus salih min hadhihi al-ummah. Kita ulang dalam baca ayat itu ada 3 kali ya. Bukan tekat yang tu saja, sebenarnya dalam baca ayat sini ramai ada diulang-ulang 2-3 tempat yang ulama galakkan kita ulang dalam keadaan kita merenung maknanya. Salamun qawlan min rabbir rahim. Moga-moga kita ulang-ulang tu kita pun jadi daripada kalangan ahli syurga. Sabit pada sunnah pengulangan tu 3 kali ke 4 kali kan, ikut suka. Tak lihat kan, tak salah. Dan orang tu ajak 3-4 tempat juga ulang. Ada diulang 7 kali, ada diulang 14 kali, ada diulang 16 kali. Wallahu a'lam. Ulang tu sabit. Lepas tu dalam bentuk jumlah bilangan tu wallahu a'lam. Tidak ditahdidkan. Ni ada soalan ni. Orang tanya, Tok Ayah, kalau baca Quran dalam handphone kena ada ayat semayang tak? Ni macam ni, kita kalau bawa Quran dia saja, kita wajib ada wudu. Kita mushaf, kita kalau bawa mushaf dalam beg dan kita niat bawa mushaf, kita wajib ada wudu. Tapi kalau kita niat bawa mushaf bersama dengan barang lain dan dalam beg tu ada barang lain, maka pandangan yang kuat juga dalam mazhab kita adalah diharuskan walaupun tidak berwuduk. Jadi moga-moga itulah dalam handphone kita ni serba-serba ada. Gambar ada, WhatsApp ada, FB ada, macam-macam ada, termasuk Al-Quran. Jadi kalau kita niat bawa Quran saja, yang tu kita tertakluk pada hukum bawa mushaf lah. Tapi kalau kita niat kita bawa Quran dengan benda lain, moga-moga la haraj, tidak ada apa-apa halangan. Baik, kita masuk kepada fasal yang ke-37,
iaitu menangis ketika membaca Al-Quran. Menangis ketika membaca Al-Quran telah diterangkan dalam 2 fasal yang terdahulu berkaitan perkara yang menimbulkan tangis ketika membaca Al-Quran, iaitu adab kita dengan kefahaman yang ada pada kita dengan membaca Al-Quran itu. Kita faham dan kita khusyuk dengan pembacaannya, kita menghayatinya, maka dia akan menimbulkan rasa gerun, rasa sayang, rasa takut, dan perasaan-perasaan inilah yang mendorong untuk orang itu menitiskan air mata. Air mata dititiskan kerana 2-3 perkara. Di antaranya kerana seronok, di antaranya kerana takut, di antaranya kerana mengenangkan nasib diri, di antaranya kerana harap, teriak juga kan. Jadi bila ada penghayatan itu baru orang tu boleh teriak. Sampai kalau orang tu baca Quran, dia tak boleh teriak, dia kena teriak pasal apa? Pasal dia tak boleh teriak, kerana dia tu teruk sangat. Menangis ketika membaca Al-Quran merupakan sifat orang yang arif dan syiar hamba-hamba Allah yang salih. Wa yakhirruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Dan mereka segera merebahkan diri bersujud sambil menangis, sedangkan Al-Quran menambahkan mereka khusyuk. Diriwayatkan sejumlah hadis dan athar salaf, antara lain diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, "Iqra'ul Quran wabku fa in lam tabku fatabaku." Bacalah Al-Quran dan menangislah. Jikalau kamu tidak menangis, maka berusahalah supaya kamu menangis. Okey. Sampai didengar tangisan itu keluar daripada dada baginda sallallahu alaihi wasallam seperti bunyi apa? Ada bunyi macam bunyi lebah, sampai bunyi lebah. Okey. Cuba tengok Imam Ghazali kata. Imam Abu Hamid Al-Ghazali berkata, menangis itu disunatkan pada waktu membaca Al-Quran. Cara dapat menangis adalah menghadirkan kesedihan di dalam hati dengan merenungkan peringatan dan ancaman keras serta janji-janji yang terdapat di dalamnya. Kemudian merenungi dosa-dosa yang terlanjur yang dibuat. Jika tidak boleh menimbulkan kesedihan dan tangisan sebagaimana yang dialami oleh orang terpilih, maka dia hendaklah menangis atas kegagalan itu, kerana perkara itu termasuk kecelakaan yang besar. Jadi kalau dia tak boleh menangis kerana baca Quran, maka dia kena menginsafi dirinya dan dia perlu menangisi dirinya yang berada dalam kerugian dan kecelakaan yang besar. Fasal ke-38, hendaklah membaca Al-Quran dengan tartil. Membaca Al-Quran dengan tartil, iaitu dengan kita membaca Al-Quran secara betul, bertajwid, dan memulakan dan memberhentikan bacaan dengan betul, ma'rifatul wuquf, dan sebagainya. Firman Allah Ta'ala, warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran kena dengan penuh tartil, dengan penuh berhati-hati dan memenuhi hukum-hukum tajwidnya. Baginda sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, baca Quran jelas satu-satu huruf. Wa na'atat lahu qira'atahu fa idza hiya tan'atu qira'atan mufassaratan harfan harfan. Nak buka ke? Dalam tu siap lagi? Bawa keluar kekas tu, kami masuk lagi. Bagi saya masa 5 minit lah. Ya. Bahwasanya baginda sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran
dengan jelas satu huruf Jadi membaca Al-Quran dengan tartil walaupun sedikit adalah lebih baik daripada membaca Al-Quran banyak tetapi dalam keadaan yang tidak tartil, bolong. Baik. Diriwayatkan daripada Mujahid bahawa dia ditanya tentang dua orang. Seorang membaca surah Al-Baqarah dan Ali Imran, sedangkan seorang yang lain membaca suratul Baqarah. Waktu kedua-duanya rokok, sujud dan duduk sama. Artinya sembahyang yang sama. Dia baca, seorang boleh baca dua surah, seorang boleh baca satu surah. Mujahid menjawab, orang yang membaca Al-Baqarah saja lebih baik, kerana dia faham yang baca Baqarah saja tu dia baca dengan teliti, dengan tartil, berbanding dengan orang yang baca dua surah. Dia kira nak baca banyak tetapi kemungkinan pembacaannya tidak memenuhi rukun-rukun ataupun tidak memenuhi kewajipan dan hukum hakam tajwid. Ini ada satu benda penting. Dilarang membaca Al-Quran secara terlalu cepat dan bacaan tersebut dinamakan Al-Haz. Diriwayatkan daripada Abdullah ibn Mas'ud bahawa seorang lelaki berkata kepadanya, aku membaca Al-Mufassal. Al-Mufassal ni adalah surah-surah pendek yang bermula daripada suratul Qaf sampai ke penghabisan Al-Quran dalam satu rakaat. Maka Abdullah ibn Mas'ud menjawab, demikianlah haz seperti hazus sya'ri. Hazus syair. Sesungguhnya ada orang yang membaca Al-Quran dan tidak melampaui kerongkong mereka. Bagaimanapun jika ia masuk di dalam hati dan menjadi kukuh di dalamnya, maka ia pun berguna. Para ulama berkata membaca Al-Quran dengan tartil itu disunatkan untuk merenungi artinya. Mereka berkata membaca Al-Quran dengan tartil disunatkan bagi orang bukan Arab yang tidak memahami maknanya, kerana perkara itu lebih dekat kepada pengagungan, penghormatan serta lebih berkesan di dalam hatinya. Terutamanya tartil dengan makna baca lambat-lambat. Okey. Cepat macam mana pun dia tak boleh cepat sampai terlalu bolong dan tak, bahasa kita berbolong ni. Hashim faham tak berbolong? Faham Ustaz, faham. Dia berbolong tu sampai tak tahu apa baca apa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma saya tengok ada budak-budak hafal Quran ni pada hafal lagu tu. Itu cukup bahaya. Okey. Tuan-tuan, para peserta yang dirahmati Allah sekalian, kita pada halaman yang ke-72 dan insya-Allah lepas lahuk ni saya ingat kita boleh habis. Dan kita rehat dulu. Kebetulan kami ni berada di tempat yang orang nak apa? Orang nak perbaik aircon, nampak aircon atas tu. Nampak ada aircon tu, bukan perbaik, depa nak apa? Depa nak servis aircon. Jadi insya-Allah kita berhenti tang ni dulu. Dan kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi insya-Allah selepas daripada sembahyang Zuhur. Pukul berapa? Pukul 2 boleh Ustaz, insya-Allah. Pukul 2 insya-Allah. Dan saya serahkan kembali majlis ini kepada saudara Hashim. Wa sallallahu sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Link yang sama Hashim Sama. Boleh pakai lagi sekali no? Tutup tak bang ni? Boleh. Okey, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Okey, Assalamualaikum. Salam. Mari kita mesyuarat sama-sama kita.